Alright, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey. So, jom kita mulakan sesi kita pada hari ini iaitu sesi live trading. Mana ni, siapa ni? Azrul, boleh dengar tak? Oh, Azrul. Siapa ada kat dalam ni? Hai. Bull besar pula. Bull besar siapa? Kau ke Azrul? Azrul? Mana kau tahu aku? Mana aku tahu, aku main sebut je. Right. Yelah kot. Dan kau je yang join. Yep, okay. Okay, so pada sesi live trading pada hari ini, sebelum kita mulakan sesi, of course lah kita nak tengok beberapa benda dulu, iaitu berkaitan tentang fundamental dan sebagainya. So mungkin kita boleh baca sedikit news. Kejap Alright, so before kita start, jom kita tengok apakah yang ada dekat dalam news pada hari ini. So terutamanya di economic calendar lah. So boleh fokus ataupun anda boleh pergi ke website kita. Kalau tak nak pergi ke website lain, anda boleh pergi ke A-Market punya website. Kita ada economic calendar juga dekat dalam ni. So boleh bacalah berita-berita yang berkaitan kemungkinan besar pada bulan malam ini. Yang kita nak fokus adalah job openings lah. Okay. So benda ni akan menggerakkan pasaran dengan lebih volatile pada bulan malam nanti. Dan seterusnya kita ada satu lagi catalyst yang agak serius juga, iaitu consumer index. Okay. Now, untuk hari ini, kalau kita lihat daripada sudut berita, of course gold ni masih lagi didagangkan dalam keadaan yang positif lah buat masa kini, terutamanya apabila apa orang panggil keadaan yang tidak menentu dan sebagainya. Dan kalau kita lihat trendnya masih lagi dalam keadaan yang positif, disebabkan oleh beberapa isu lah. Yang pertama adalah disebabkan oleh peperangan, yang kedua adalah disebabkan oleh election di US. Jadi kemungkinan besar akan menyebabkan pasaran bergerak dalam keadaan tidak menentu pada ketika ini. So pelabur lebih selesa untuk memasuki ke dalam pasaran safe haven, terutamanya di dalam matuang USD dan juga pasaran safe haven sebagai contohnya di dalam komoditi emas, komoditi perak dan sebagainya. Dan lagi satu, kalau kita lihat Bitcoin juga telah pun melonjak ke paras 71,000 pada hari ini. Dan ini juga saya dah explain dekat dalam Market Outlook pada belah pagi tadi kenapa ianya meningkat ke paras tersebut. Yang pertama adalah disebabkan oleh pembelian secara besar-besaran di dalam spot ETF, ataupun di dalam pasaran exchange traded fund untuk Bitcoin. Disebabkan oleh itu terdapatnya peningkatan di dalam pasaran ataupun peningkatan harga di dalam Bitcoin buat masa kini. Dan lagi satu, Bitcoin juga disokong secara positif oleh Donald Trump sebelum ini untuk bagi tujuan pilihan raya dia dan sebagainya. Jadi apa yang kita dapat lihat buat masa kini, kalau kita lihat Trump telah pun mendahului daripada Kamala Harris buat masa kini. Jadi ramai pelabur beranggapan yang Trump kemungkinan besar akan memenangi calon presiden pada bulan 11 nanti, dan seterusnya kemungkinan besar akan menyebabkan harga Bitcoin akan terus melonjak ke paras yang lebih positif. Terutamanya kalau daripada sudut Bitcoin ni, kenapa saya jangkakan akan melonjak ke paras positif dan juga saya jangkakan Trump akan menang. Yang pertama adalah disebabkan oleh perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, technical is a leading indicator to fundamental. So bermaksud dekat sini, technical dah bagi tahu awal apa yang bakal berlaku bagi pasaran Bitcoin, dan seterusnya dia dah bagi tahu apa yang bakal berlaku ataupun apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan technical. So seperti mana yang saya cakap tadi, saya expect daripada sudut technical lebih kepada arah bullish. So bermaksudnya dekat sini kemungkinan besar Trump akan menang dan seterusnya akan menyokong lagi pergerakan harga Bitcoin untuk didagangkan dengan lebih bullish untuk tempoh jangka masa panjang.
Okay, so itu apa yang kita boleh expect lah. Alright, dan seterusnya, um, apa tu Hazrul? Kenapa kau tiba-tiba bongokkan aku? Alright. Alright. So itu sedikit sebanyaklah tentang explanation berkenaan tentang Bitcoin dan juga pilihan raya di US pada ketika ini. Dan seterusnya jom kita tengok pula bagi pasaran komoditi emas menggunakan chart yang ada sekarang ni. Okay, so tadi sebelum sesi bermula saya telah buat entry lah dekat dalam gold. Okay, saya telah pun entry dekat dalam pasaran gold. Apa yang kenapa saya buy? Yang pertama adalah disebabkan oleh, kalau kita tengok kat sini, Chico Span pun is ahead of price. So bermaksud momentum di dalam pasaran komoditi emas ini masih lagi menunjukkan dalam keadaan yang positif, dan juga paras harga berada di atas Tenkan dan juga Kijun Sen dan disokong oleh Kumo Cloud. Alright, so technically price is still in a bullish momentum. Dan kenapa saya beli sekarang dan saya letak posisi saya dekat buy on breakout? Yang pertama adalah disebabkan pembukaan pasaran pada jam 3 petang lebih ni di UK, dan seterusnya akan menyebabkan adanya volatility di dalam pasaran komoditi emas. So ini adalah normal apabila pembukaan sesi di UK kerana mereka juga salah satu penyimpan terbesar bullion. Okay, so dan trend masih lagi kekal dalam keadaan positif, dan kalau kita lihat dia cuba untuk retest resistance level yang berada di paras sekitar 2758. Okay, so dekat situ dia dah try 2 kali untuk memecahi paras resistance tersebut tetapi gagal, dan kini pada hari ini dia akan cuba lagi untuk retest that technical resistance. So seperti mana yang saya explain pada minggu lepas, menggunakan gun square of 9, saya punya target adalah 2810. So kita still ada room untuk gold naik ke paras tersebut, dan paras resistant yang sebelum ini pun saya lihat sekiranya kita refer kepada gun square of 9, ianya tidaklah ataupun ianya bukanlah salah satu resistance level yang kukuh. Jadi disebabkan oleh itu terdapatnya kenaikan lanjutan di dalam paras harga komoditi emas ke paras yang lebih positif lah buat masa kini. Okay, so kalau Azrul nak masuk, Azrul buy on breakout macam aku tadi. So yang ini walaupun dia dah naik seketika waktu, of course akan ada retracement on a lower time frame lah. So kau bolehlah try untuk letak your position somewhere around that and then hold your position. But SL of course lah letak below the previous trough or peak dekat sebelah kiri ni. So macam aku letak dekat peaks yang ni, sebab kalau aku letak SL dekat trough ni is too close and very tight. So that's why aku letak dekat peaks dekat sebelah kiri ni. Okay, so kau boleh try lah masuk entry dan hold your position, but janganlah masuk entry lot besar. Just untuk tempoh jangka masa singkat pula dah, untuk apa orang panggil, untuk buy on dip balik. Okay, right. Dan apa lagi, Euro US dollar, we expect it will continue to the downside. Okay, so kenapa dia nak jatuh lagi? Yang pertama adalah disebabkan oleh pengukuhan US dollar semula ke paras yang lebih positif, dan kalau kita lihat dekat sini pun trend is still in a bearish momentum. Walaupun beberapa hari yang lepas kita dapat lihat dia cuba untuk membuat pembentukan trough yang lebih tinggi, tetapi kalau kita lihat daripada semalam dan juga beberapa hari yang lepas, peaks tu masih lagi close below the previous trough yang sebelah kiri atas ni. And then kalau kita lihat daripada keseluruhan gambaran trend daripada atas hingga ke bawah ni, dia still lagi membuat konsolidasi. So kenaikan yang dia naik semalam ataupun beberapa hari lepas adalah disebabkan oleh technical rebound saja short term, tetapi trend masih lagi kekal dalam keadaan bearish movement lah sehingga kini.
So kalau kita lihat on the lower time frame pun, on the H4 pun dia dah buat pembentukan top reversal ni semua. So bolehlah cuba untuk entry at lower time frame. Sekiranya nak entry, bolehlah tekan dekat sini. Sekejap Mana pergi saya punya ni? Objek pula dah. Ni order. Okay. So boleh je lah tekan kalau nak. Invalid parameter. Oh, okay. Sekejap Symbol major pair. Tak sure kenapa tak boleh masuk pula yang ni. Sekejap tak boleh pula. Macam-macam hal. It's okay lah. So kalau nak masuk untuk Euro US dollar, make sure dekat below the previous draft ni. Okay, ataupun you boleh set pending order somewhere around here. So in case of the price movement to the upside, untuk short term, dia akan ambil your pending order and then dia akan continue follow the higher time frame lah untuk didagangkan dengan lebih rendah. So kalau kita tengok formation dekat somewhere around here, sekejap saya nak lukis something. So kalau kita tengok somewhere around here, dia sebenarnya tengah buat apa? Pembentukan formation apa? Ada tendensi untuk dia melakukan bearish flag lah. Okay, dia akan buat swing low, swing high, gagal untuk membuat satu kenaikan tertinggi yang baru, dan dia akan cuba untuk buat swing low balik. Okay, so ada potensi lah untuk dia melakukan kejatuhan dengan lebih lanjut di masa yang terdekat nanti. So kenapa dia boleh jatuh adalah disebabkan oleh, macam saya cakap tadi lah, pengukuhan di dalam mata wang US dollar berlaku disebabkan oleh beberapa faktor utama, terutamanya disebabkan oleh isu di Timur Tengah, dan seterusnya disebabkan oleh apa orang panggil, disebabkan oleh yang pertama faktor isu di Timur Tengah, yang kedua adalah disebabkan oleh penurunan kadar faedah yang kita akan expect di masa yang akan datang adalah lebih rendah berbanding sebelum ini, dan seterusnya akan menyebabkan pelabur kembali semula untuk memasuki ke dalam pasaran di US pada ketika ini. Alright. Saya tak pasti lah kenapa saya punya MT4 yang ni dia tak boleh tukar color. Okay. Alright, but it's okay. So kalau kita tengok kat sini, terdapatnya dead cross. Okay. So apakah itu dead cross? Ini dead cross. Ini adalah dead cross. Okay, so bermaksud dekat sini, walaupun kita dah nampak dah kalau berdasarkan price action, you dah nampak dah berdasarkan chart pattern, kan, dekat sini adanya double top, lepas tu dia buat apa? A lower series of peaks and trough, and then dia break from this previous trough dekat sebelah kiri ni, kan. So this is going to be your significant support level, and then dia break out. Lepas tu dia akan cuba untuk pull back, tapi tak sampailah dekat situ. But then ada lagi satu confirmation yang you boleh gunakan, iaitu dead cross daripada moving averages. Okay, so dekat sini 21 dan juga 34 hari kita gunakan untuk Fibonacci sequence. So dia dah menunjukkan dah yang trend dah berubah dah. Okay, so that's why nama dia lagging indicator, kerana dia memberikan satu signal sell ataupun buy dalam keadaan yang lambat berbanding daripada price action. Okay, tetapi inilah juga yang kita panggil dia sebagai turtle trading. Okay, so untuk tempoh jangka masa panjang, siapa-siapa yang
nak menggunakan moving averages ni, boleh gunakan number-number Fibonacci sequence. Once dia dah buat golden cross ataupun dead cross, you dah boleh entry untuk buy ataupun sell. So dalam kes ini, kalau kita lihat, ianya membuat satu dead cross. Selepas adanya kejatuhan yang agak signifikan dekat sini, tetapi dia bagi dalam keadaan yang lambat sedikit. So itu apa orang panggil, salah satu cara untuk kita lihat lah. Alright. Okay, so siapa lagi seorang ni? Okay. Siapa lagi seorang selain daripada Azrul? Sila komen. Okay, so nak tengok apa lagi pair Azrul? Pair apa lagi nak tengok? Oh, Asmawi. Hai, dah lama tak jumpa. Dah lama tak masuk. Oh, Brunei. Okay. SPR apa? SPR apa? Oh, gold. You nak tengok gold balik. Gold boleh? Okay, kejap So, gold tadi kita dah tengok. Gold dah ada position kat sini. Kita boleh fokus kepada buy. Kenapa saya masih lagi fokus kepada buy? Yang pertama adalah disebabkan oleh downside is very limited lah for now because of cushioning by middle extension dan sebagainya. Jadi kejatuhan tu sangat-sangat limited walaupun pada tempoh hari terdapatnya kejatuhan, tetapi ini adalah bersifat sementara saja. So sekarang ini kenapa terdapatnya kenaikan semula adalah disebabkan oleh pelbagai isu, bukan sahaja disebabkan oleh peperangan tetapi disebabkan oleh election dan sebagainya. So market akan bergerak dalam keadaan yang tidak menentu pada ketika ini. So kena berhati-hati. So sekarang ni gold cuba untuk membuat kenaikan yang lebih tinggi berbanding sebelum ini, tetapi dia sekarang cuba untuk retest paras resistant sekitar 2758. My target kalau berdasarkan Gun Square of 9 2810. So itu adalah saya punya target untuk tempoh jangka masa panjang lah. But of course trend bukanlah bergerak dalam keadaan straight line. Dia akan buat zigzag macam ni kan. So kena berhati-hati. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran, ianya masih lagi cenderung untuk membuat satu kenaikan yang lebih positif berbanding sebelum ini. Terutamanya pada belah malam ini ada job opening punya berita dan sebagainya. So kalau daripada sudut struktur pasaran, ianya masih lagi berpotensi untuk melakukan kenaikan. Tetapi saya cadangkan sekiranya untuk you trade pada belah malam ni, after news lah baru you masuk, kerana news akan create volatility dekat dalam pasaran. So kita tak nak there's a sudden drop before they continue to the upside. So sometimes news ni dia hanya create volatility. So sometimes dia akan buat satu kejatuhan yang agak drastic, tetapi closing price dia masih lagi above the previous peaks dan sebagainya. Okay, so kita tak nak benda tu terjadi. So that's why dekat dalam dunia forex ni ataupun dekat dalam CFD punya produk ni, dia banyak kalau kita lihat banyak week yang panjang-panjang dan sebagainya compare to stocks market. Kerana apa? Kerana aset yang kita trade ini adalah aset spekulatif. Okay, so banyak speculators dekat dalam market berbanding daripada pasaran-pasaran yang lain. Dekat dalam saham tidak ada speculators kerana ianya diselia. Okay, tetapi kalau dekat dalam forex, ianya tidak diselia oleh mana-mana badan. Jadi disebabkan oleh itu terdapatnya volatility yang berlaku dekat dalam pasaran adalah disebabkan oleh speculators. Okay, so kita tak nak benda tu berlaku. Alright Asmawi, so kalau kita tengok kat sini Asmawi, kenapa saya buy dekat situ? Itu adalah buy on breakout. Okay, so ada dua cara je dekat dalam trading ni, sama ada you nak buy on breakout ataupun buy on dip. So buy on dip adalah di mana apabila price membuat satu kejatuhan semula untuk memberi you entry point yang lebih baik berbanding daripada you membeli dekat paras harga yang tertinggi macam ni. Okay, so sebagai contoh saya buy on breakout. Sekali dia dah naik, dia jatuh balik. Okay,
So bila dia jatuh, the dip, you boleh try untuk re-entry somewhere around that area juga. So itu adalah salah satu cara di mana kita mengambil peluang untuk membeli semula apabila paras harga jatuh ke paras yang lebih rendah untuk mendapat better price lah. So macam saya entry ni tadi dekat paras harga yang tertinggi. Okay, dekat paras harga yang tertinggi. So it's not an ideal position for you to trade lah. Kerana paras harga sudah pun mencapai paras harga yang tertinggi dan it is very dangerous untuk kita memasuki dekat dalam pasaran gold pada ketika ini sebenarnya. Tetapi for education purposes saya letak position kat situ supaya anda faham kenapa saya masuk dan sebagainya. Kerana setiap kali kita entry kena ada alasan yang tersendirilah. Sama ada you nak you fokus kepada buy sebab apa. Kalau based on technical, of course lah, kalau you tengok pun trend is still in uptrend momentum dan masih lagi dalam keadaan bullish. So kalau you fokus kepada sell, it doesn't make sense. Okay, so itu satu. Sebagai seorang trader, you kena be able to apa orang panggil melihat arah trend. Second adalah reason daripada sudut fundamental. So kalau you tak ada ilmu fundamental, you nak fokus on technical sahaja pun, it is okay. But kalau you ada ilmu yang lebih lagi, kena rajin banyak baca news dan sebagainya dan akan jadi lebih baik lah. Okay, untuk you membuat keputusan. So sekarang ni kalaulah technical cakap buy, okay, technical cakap buy tetapi fundamental cakap sell. Lepas tu intermarket cakap benda yang lain. So you kena ada perasaan ingin tahu dekat situ ataupun perasaan curious dekat situ di mana kalau technical cakap buy, fundamental cakap sell, intermarket cakap sell. There must be something wrong lah dekat dalam analisa you. Okay, so you tak boleh trade blindly menggunakan technical saja. Bukanlah saya cakap tak boleh. Memang boleh kalau kita trade based on technical, purely on price action dan sebagainya, you still can make money. But then it's going to be like very short term. Okay, kenapa saya cakap trader technical ni lebih kepada short term? Kerana dia based on market structure dan sebagainya. Dia tidak memahami daripada sudut fundamental. So bila fundamental effect ni datang, dia akan membuat satu apa orang panggil satu apa nak cakap, nak bagi you faham. Okay, macam ni. Sebagai contoh, you guys boleh nampak ke cursor saya? Kejap You guys boleh nampak ke cursor saya bila saya buat macam tu? Tak, Saiful Asmawi. Saya gunakan Gun Square of 9 untuk saya tengok dekat dalam Gun Square of 9 punya resistance level. Okay, let's get back to our okay. So kalau you tengok there's a sudden drop dekat dalam gold punya position pada beberapa hari yang lepas dan it move in a ranging movement. So kalau kita fikir balik, kenapa dia bergerak dalam keadaan macam ni? Yang pertama, there's a sudden drop because of news affected the market. And then lagi satu, based on intermarket analysis, US 10 yield tiba-tiba naik ke paras 4.2%. Of course, dia akan beri kesan negatif kepada ataupun impact negatif kepada pasaran harga komoditi emas. So that's why adanya kejatuhan sementara pada hari itu, tetapi disebabkan oleh gold adalah safe haven, US dollar pun safe haven, bond pun boleh dikatakan sebagai aset-aset yang berisiko rendah. Jadi ketiga-tiga aset ini bergerak secara selari. Sepatutnya tidak. Jadi that's why kita kena faham dan cuba untuk dapatkan alasan ataupun reason kenapa terjadinya perkara ini. Yang pertama adalah disebabkan oleh Middle East tension lah, okay? Tension di Middle East yang menyebabkan gold walaupun terdapatnya kejatuhan pada hari itu tetapi is very limited. Okay, downside is very limited. So that's why gold price is still traded to the upside buat masa gini. Okay. So that's why kita masih lagi expect yang price akan melakukan kenaikan ke paras yang lebih tinggi lah pada ketika ini. Right. So kalau kita tengok kat sini pun trough is getting higher, peaks is getting higher. So there is no reason for us to sell.
in this particular asset. Dan lagi satu, kalau kita tengok, dia cuba untuk retest. Okay, dia cuba untuk retest resistance level. Sekiranya dia berjaya breakout daripada paras tersebut, it's gonna be a strong breakout lah. Okay, it's gonna be a strong breakout to the upside untuk komoditi emas. Terutamanya kemungkinan besar pada belah malam ini. Tetapi kena berjaga-jaga. Apabila terdapatnya berita-berita ataupun katalis-katalis yang besar pada belah malam nanti, selalunya pasaran akan bergerak di time frame yang lebih rendah, terutamanya di H4, H1 dan sebagainya, dalam keadaan mendata. So kalau anda dapat lihat pada tempoh hari, kenapa gold traded ranging in a range bound, because there is no catalyst to support gold. Walaupun terdapatnya peperangan di antara Israel dan juga Iran, tetapi gold tidaklah melonjak seperti yang kita harapkan. It's just very orang panggil, kenaikan dia sangat smooth lah pada ketika ini. Tetapi kalau kita lihat sekiranya dia berjaya breakout daripada paras all time high yang dicuba retest sekarang ni, kita akan dapat lihat kenaikan ini kemungkinan sehingga ke paras 2,800. Okay, so itu adalah apa yang saya expect untuk akhir bulan ini. Okay, gold akan pergi ke 2810. Itu apa yang kita boleh expect lah. Right. Now, untuk crude oil, Asmawi request. Okay. So kalau you masuk saya punya market outlook semalam, ini adalah komen saya terhadap oil. Okay. Dan kejap saya padam ni semua. So terdapatnya runaway gap semalam. So bermaksudnya dekat sini, dia ada dua. Satu breakaway gap, satu runaway gap. So breakaway gap selalunya terjadi permulaan trend. So yang ini dah pertengahan trend. So apa yang berlaku adalah disebabkan oleh Israel tidak attack fasiliti-fasiliti minyak dan juga nuklear di Iran. Jadi disebabkan oleh itu pelabur beranggapan situasi di Iran tidaklah begitu serius. Israel cuma attack military punya fasiliti dan sebagainya. So benda tu terjadi menyebabkan bearish punya sentimen kepada pasaran komoditi minyak. Sekiranya Israel attack fasiliti minyak ataupun nuklear di Iran, kita akan dapat lihatlah perkara yang sebaliknya akan berlaku. Tetapi kalau daripada sudut teknikal ni, dia pun dah menunjukkan dah on a higher time frame pun is still in a consolidation phase. Kan, kalau kita tengok kat sini pun is still in consolidation phase. Either on a monthly or weekly time frame pun is still in a consolidation phase. So of course a lower time frame pun akan follow higher time frame. So apa yang berlaku dekat sini, terdapatnya runaway gap. So runaway gap ni selalunya terjadi di pertengahan trend dan kita akan expect yang dia akan melakukan kejatuhan lanjutan. Tetapi apa yang berlaku dekat bawah ni, kalau anda dapat lihat, ianya disokong oleh para sokongan sementara lah, iaitu para sokongan teknikal untuk sementara waktu. So that's why adanya technical rebound to the upside just for a short term period of time. But kalau kita lihat daripada sudut MACD, okay, moving averages convergent divergence, ianya berada di bawah paras kosong dan terdapatnya bearish cross dekat sini. So apa yang berlaku adalah kita masih lagi expect yang momentum pasaran untuk komoditi minyak ni masih lagi didagangkan dalam keadaan konsolidasi. Okay, sama juga dekat high time frame pun terdapatnya bearish histogram. Okay, so menunjukkan momentum pasaran masih lagi mengekalkan dalam momentum bearish lah pada ketika ini. Dan ini baru permulaan dan saya jangkakan sekiranya berlaku kejatuhan lanjutan, kemungkinan besar akan didagangkan below 64 US dollar per barrel dalam tempoh jangka masa yang terdekat. Alright. Nampak kalau tak share screen? Tak faham. Apa yang nampak kalau tak share screen? Nampak. Kau tak share screen. Oh. Tadi nampak kan? Tadi boleh nampak kan aku share screen kan? Azrul. Okay. Tadi saya share screen kan, guys?
Okay. Now. Okay, good. Okay. Masa kau tanya soalan tu kau tak share screen. Oh, okay. Alright, so sekarang saya dah share screen. Alright guys, apa lagi yang kita boleh fokus? Yang pertama, kalau kita lihat US Dollar Index. US Dollar Index dah rebound to the upside berbanding sebelum ini. Terdapatnya kejatuhan disebabkan oleh apa orang panggil? Interest rate. Okay. 50 basis point diturunkan pada tempoh hari yang menyebabkan nilai mata wang US dollar telah pun jatuh dengan begitu mendadak yang menyebabkan mata wang asing yang lain terutamanya euro didagangkan secara positif, but then dia rebound semula dalam keadaan yang lebih kukuh dan seterusnya menyebabkan enam mata wang utama yang lain didagangkan dalam keadaan konsolidasi buat masa kini. So bolehlah fokus untuk euro US dollar you buy, okay. Sorry, euro US dollar sell, fokus US dollar buy, okay. Since US oil tengah jatuh, of course kita boleh buat intermarket analysis menggunakan USD CAD. So USD CAD of course akan traded to the upside because of US dollar strengthen. Canadian dollar akan affected. So CAD ada kena mengena dengan pasaran komoditi minyak. So kena faham tu daripada sudut intermarket analysis. So kalau kita tengok kat sini CAD sebagai pasaran pula, mata wang yang mempunyai kaitan dengan komoditi minyak. So apa yang berlaku? Apabila komoditi minyak didagangkan rendah, okay, selalunya US dollar akan didagangkan secara positif. Ini adalah normal kerana apa? Yang pertama, apabila US dollar didagangkan secara positif, ianya akan memberi kesan negatif kepada kepada pasaran komoditi minyak. Kerana apa? Kerana kos transaksi yang tinggi menyebabkan pelabur tidak membeli komoditi minyak ini. Okay? So itu adalah salah satu faktor utama kenapa terdapatnya kejatuhan di dalam pasaran komoditi minyak ini juga. Dan lagi satu, ekonomi di China is not doing well. So that's why demand dekat dalam pasaran komoditi minyak tu tak ada buat masa kini. Dan lagi satu, Middle East tension dan sebagainya tidak seperti yang kita expect lah. Seperti mana yang saya cakapkan tadi, mereka mengingatkan yang Israel akan attack Iran punya facilities, punya oil dan sebagainya, nuklear, tetapi di sebaliknya berlaku. So mereka tidak attack tempat-tempat begitu untuk mengelakkan daripada terjejasnya harga pasaran komoditi ini. So sekiranya terjadi peperangan yang lebih teruk, of course komoditi minyak ini amat sensitif lah dengan setiap tindakan yang berlaku di sana. Tetapi pada ketika ini kemungkinan besar keadaan tidak begitu severe. Kalau kita tengok dekat dalam berita pun ianya tidaklah begitu severe berbanding apa yang berlaku dekat Gaza sana. So of course Iran akan cuba untuk menangani masalah ini juga dengan tidak balas mereka lah. So kena berjaga-jaga. Tetapi untuk kita sebagai seorang trader, kita kena memahami daripada sudut pasaran lah. So apa yang saya cuba sampaikan dekat sini, apabila pasaran minyak ini jatuh, ianya akan memberi sokongan kepada US dollar ataupun US dollar ini strengthen, akan memberi tekanan kepada pasaran komoditi minyak. So anda boleh fokus untuk melakukan short ataupun fokus kepada short selling in US oil, focus on buying US dollar and also buy USD CAD. Okay. So kalau anda dapat lihat dekat sini, kalau kita tengok CAD JPY ke dan sebagainya, kita akan dapat lihat kenapa pula dekat sini CAD JPY ini boleh naik. Okay, saya akan terangkan. Sedangkan tadi kita dah dapat lihat apabila pasaran komoditi minyak turun, of course akan affected Canadian dollar. So yen pada tempoh hari, nampak ni yen menyebabkan kejatuhan CAD JPY ni. Yen ada intervention pada tempoh hari, okay? BOJ punya intervention menyebabkan yen mengukuh kuat berbanding CAD. Jatuh secara mendadak and then dia recover semula. So apabila adanya kejatuhan seperti ini dan dia recover semula, kita panggil dia sebagai V-shape recovery. Tetapi dekat sini saya tak nampaklah ada V-shape recovery. Selalunya V-shape recovery ni dia turun secara drastik dan dia naik balik secara drastik. Tetapi dekat sini tak ada V-shape recovery. Dia cuma
normal technical rebound dekat sini. So apa yang berlaku kalau kita lihat CAD JPY cuba untuk rebound semula ke paras yang lebih positif. So apa yang berlaku pada ketika ini, BOJ mengeluarkan statement yang mereka mungkin kenaikan kadar faedah mereka mungkin terbatas lah pada ketika ini kerana akan ada election dan sebagainya. So that's why CAD JPY cuba untuk rebound semula berbanding Japanese yen. So yen weaken against Canadian dollar. Okay. So itu adalah komen saya terhadap pasaran pada ketika inilah. Alright, Bitcoin sepakai apa? Guns estimated price berapa? Tadi nampak. Bitcoin, I don't have any estimation because the number is quite big lah. But then apa yang saya boleh bagi tahu adalah sekiranya Trump menang, okay, Trump dia amat pro Bitcoin, okay. So sekiranya dia menang, kalau kita tengok daripada sudut teknikal pun kita dah boleh tahu dah sebenarnya siapa yang akan menang. So saya jangkakan Trump memang akan menang dalam pilihan raya pada kali ini. So apa yang kita boleh expect adalah Bitcoin akan melonjak ke paras yang lebih positif untuk tempoh jangka masa panjang selepas ini. Kemungkinan besar sehingga ke paras, maybe my target first of course lah, dia kena melepasi paras rintangan ni dulu. Sekejap BTC. Okay, so sekarang ni ada cup and handle formation. So cup and handle formation dia ada target dia. Okay. Nanti saya akan refer balik macam mana nak kira target dia. Saya dah lupa dah. Excuse me. But my target is more than 80,000 lah. So itu adalah apa orang panggil, first target lah untuk Bitcoin di masa yang akan datang. Alright. Sorry, saya tak share screen Alamak. Okay, tak apalah. Okay, so okay guys, so itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini dan mungkin kita akan jumpa lagi pada esok hari. Dan hari Khamis, Jumaat saya cuti dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Tetapi besok kita ada lagi satu sesi lah. Siapa-siapa yang nak masuk live ready ataupun dapatkan insight daripada saya. Alright. So itu sajalah. Thank you guys yang semua yang join pada hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye semua.